على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli dan proses surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, seluruhnya pemimpin-pemimpin sifat, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi diizinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan supaya kita apa yang kita buat sentiasa yang diredai oleh Allah. Betul-betul tadi kita sembahyang betul, puasa nanti betul, zakat betul, naik haji betul, pergi umrah betul. Apa saja kita buat semua betul-betul dapat pahala. Dia dapat pahala, esok ditambah timbang tu pahala buat. Apa kata Allah? Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kemudiannya, barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahala yang berat, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Benda Allah redha. Nak surga Allah redha, nak mahligai Allah redha, nak makanan Allah redha, nak pakaian Allah redha, nak kenderaan Allah redha, apa saja kita nak Allah redha. Itu kalau kita berat pahala timbangannya dengan kebajikan berat. Tapi sebaliknya kalau dengan dia memakan awiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahala yang ringan saja, dosa yang banyak. Banyak dosanya. Nabi Nabi kuala berjudi lah, minala, alam zina lah, dosa saja. Fa ummuhu hawiyah, maksud maknya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu yang dikatakan hawiyah? Narun hawiyah. Api yang neraka yang sangat tak nyala. Jadi maknya, maknya anak Abu Hanifah, dipeluknya, ditiumnya, didakap-dakapnya, lambung-lambungnya, timang-timangnya. Tapi yang memang dia, yang tium dia, yang mendakap dia, ialah hawiyah. Hawiyah itu apa? Api neraka, jadi maknya. Jadi kita tak nak itu, kita nak keredaan Allah, sentiasa Allah redha. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Tajuknya menghidupkan masjid dan surau dengan majlis ilmu. Tajuk kita malam ini ya. Masjid mesti digunakan tempat menuntut ilmu. Tempat beribadah itu adalah asasnya memang tak ibadah, tapi di samping itu ada juga majlis ilmu. Kalau nak menyelesaikan persoalan dia, nak ngajar dia macam mana nak sembahyang, nak ngajar dia macam mana nak zakat, nak ngajar dia macam mana nak pergi haji, nak ngajar dia macam mana nak pergi umrah, nak ngajar dia macam mana baca Quran yang betul dan sebagainya. Jadi gunakan masjid untuk majlis ilmu. Itu surau. Surau ni alhamdulillah. Banyak pro ni banyak. Ngajian ada. Saya pun ngajar siang malam ngajarnya begini. Mudah-mudahan dapat kita mengendalikan ilmu dengan baik, dapat kita amalkan. Yang penting kita amalkan. Sampai kita buka tajuknya menghidupkan masjid dan surau dengan majlis ilmu. Selain daripada menjadi tempat ibadat, masjid dan surau juga menjadi tempat pengajaran ilmu, pancaran ilmu. Ini pancaran. Sebenarnya pengajaran ilmu tu.
dan membawa rahmat kepada umat Islam. Dari ilmu baru Allah bagi rahmat. Dari ilmu apa nak rahmat kan? Dan bila dapat rahmat tuan-tuan, layak dan masuk syurga. Kerana kalau kita nak dapat syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah anugerahkan rahmat kepada kita. Kalau tak ada rahmat, kena mimpi nak masuk syurga. Bukan dengan pahala semayang tadi, bukan dengan pahala saya ngajar kejap ni, bukan dengan pahala sudah ngaji malam ni. Itu belum layak untuk kita masuk syurga ni. Tapi kalau Allah bagi rahmat, baru dapat syurga. Ya. Ada seorang dalam kitabnya Jawharun Nahwu. Dia duduk dalam sebuah pulau. Seorang pemuda. Dia seorang aja dalam pulau. Tak ada orang lain. Wajib dan lain beribadat aja. Banyak dia. Wirid ada, zikir ada, tasbih dan sebagainya. Tak ada kerja lain. Dan tak ada maksiat. Apa yang maksiat? Dia seorang aja dalam pulau. Nak ambil bekor, nak ada kedai ekor, dia tak ada. Nak main judi, nak ada yang main judi, tidak. Mana ada? Ini seorang anak pulau tu. Nak ngumpat siapa? Tak ada orang. Takkan ngumpat kaponyo. Takkan nak ngumpat laut. Takkan ngumpat ikan. Jadi tak ada dosa. Yang ada, pahala ada. Dia duduk di pulau itu seorang 300 tahun. Bukan 300 dah, 30 tahun. 300 tahun, bukan 10 tahun, 300 tahun. Duduk di pulau itu 300 tahun, beribadat aja. Orang dulu umur panjang-panjang. Cukup 300 tahun dia pun mati. Bila mati ditimbang, timbang tengok pahala saja. Ada dosa, langsung tak ada dosa, pahala aja. Lalu Allah berfirman, kepada malaikat, wahai malaikat, pimpin hamba ini masuk ke dalam syurga aku dengan rahmatku. Masukkanlah dia dalam syurga aku dengan rahmatku, kata Allah. Ngapa orang malaikat? Ketika itu pemuda tadi sombong, orang tu action pula. Apa kata dia? Ya Allah, aku tak siap masuk syurga kamu dengan rahmat kamu. Aku nak masuk syurga dengan pahala ibadah aku. I think I'm qualified to go into your paradise. Kamu tidak menentukan. Aku layak dengan ibadah yang telah berlaku. 300 tahun aku dah beribadah belum. Aku tak ada rahmat kamu. Allah tak tahu dia kamu dia Allah. Cuma bahasa dia. Kata Allah, okay, let's check. Find out. Do you really qualify to go into paradise? Will your worship for 300 years enable you to go into paradise? Tahu dia katanya? Ini jangan putih malam ni. Apa dia katanya? Kita cek layak ke tak layak ibadah kamu selama 300 tahun masuk ke kamu juga. Kita cek. Boleh tak ibadah kamu selama 300 tahun itu membayar nikmat-nikmat yang aku bagi kepada kamu selama 300 tahun? Aku dah bagi nikmat banyak kepada kamu. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat lidah, nikmat perut dan sebagainya. 300 tahun juga aku dah bagi kamu nikmat. Layak kita layak ibadah kamu selama 300 tahun membayar nikmat yang telah aku bagi kepada kamu. Ya. Maka dia cakap dia letak pada daun dating tu, ada daun timbangan tu. Satu daun tu letaknya 300 tahun punya ibadah. Ibadah semayang itu, pahala semayang letak situ, pahala zikir letak situ, pahala tahmid letak situ, pahala selawat letak situ. Dia letak yang sebelah ini, dia letakkan nikmat yang Allah bagi pada dia. Bukan semua nikmatnya. Dia letakkan hanya sebelah mata saja. Mata ada dua, dia bagi sebelah mata saja. Ambil sebelah mata tu, letak pada daun yang sebelah. Timbang-timbang apa punya berat sebelah mata lagi. Dah udah ibadahnya selama 300 tahun. Berat lagi sebelah mata. Tengok kata Allah, you see, your worship for 300 years do not qualify you to pay for half an eye, one eye only cannot.
let alone two eyes. Therefore, you are not qualified to go into paradise. So, you go to, tadi kamu nak terkemudian kan? So, you go to hell. Mereka tarik kemudian masuk dia dalam neraka kerana dia tak nak masuk surga dengan rahmat itu. Mereka itu kalau tidak derhaka dengan Allah Taala, mereka itu dia sentiasa ikut je perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, dan dia tidak derhaka dengan Allah dan apa saja yang diperintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka membuat apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Allah suruh bedai, apa buat mana? Bedai. Allah suruh kelompok, apa buat mana? Kelompok. Allah suruh balun, apa buat mana? Balun. Itu mereka. Kita kalau tidak derhaka kepada Allah Taala. Nah, jadi mereka bertarik. Nak masuk neraka. Masa itu dia menteri. Ya Allah, jangan masuk aku neraka. Aku tak lalu nanggung neraka kamu. Dahsyat api kamu, dahsyat penuh. Nah, aku tak nak masuk neraka ya Allah. Ampunlah aku ya Allah. Maafkan aku lah. Masuklah aku dalam surga dengan rahmatmu. Dia baru minta masuk surga dengan rahmat Allah Taala. Allah sifatnya apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah sifatnya pengampun lagi maha mengasihani. Lalu Allah ampunkan dosa-dosa dan dapat dia masuk surga. Tapi masuk surga itu dengan apa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan pahala ibadah. Ini tuan-tuan kalau nak berceramah tafsir hijrah besok, baca ayat ini. Ayat 218 surah Al-Baqarah. Baca ayat ini, boleh kurang macam saya cerita kejap ni, tapi banyak lagi tuan-tuan. Ayat 218 surah Al-Baqarah. Ayat itu bunyi mana? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ini cerita tentang hijrah. Yang lagi apa? Dan mereka-mereka yang beriman, dan mereka-mereka yang berhijrah, dan mereka-mereka yang berjuang jalan Allah, mereka itulah yang layak, yang boleh berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat 218 surah Al-Baqarah ya. Jadi kalau hendak keampunan Allah, hendak rahmat Allah, 3 kata. Yang pertama beriman, yang kedua berhijrah. Hijrah dah habis. Mana ada hijrah lagi? Zaman Rasul dah jadi hijrah, kan ada hijrah. Ada hijrah tu, bukan ada. Hijrah tu artinya tukar sikap, change for the better. Kalau dulu malas, dia jadi rajin, itu hijrah namanya. Kalau dulu melepak, ada tak nak apa buat, hari ini kita sibuk dengan beribadah, itu namanya hijrah. Jadi nak hijrah. Kalau dulu kedekut, bakhil, tangan jering, tak ada masin. Betul? Kerana tokoh kepada pemurah. Itu hijrah namanya. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan berjihad jalan Allah. Apa saja kita buat mesti berjihad jalan Allah. Ada harta guna jalan Allah. Ada mata tengok benda-benda yang Allah redha saja. Ada telinga dengar apa benda yang Allah redha saja. Ada lidah cakap yang baik-baik saja. Itu orang berjuang jalan Allah. Bila ada 3 tadi, beriman, berhijrah dan berjuang dengan Allah, mereka itulah yang boleh berharap, layak untuk berharap untuk dapat rahmat dari Allah Taala. Karena Allah Subhanahu pengampun lagi Maha Mengasihani. Tidak ya? Jadi kena ke masjid itu nak tahu. Gunakan masjid itu untuk mendapat ilmu. Kalau ada ilmu, apa boleh kita tak tahu. Selain dari menjadikan tempat ibadah, masjid dan surau juga menjadi tempat mencari ilmu dan menjalani ilmu yang membawa rahmat kepada umat Islam. Hakikat ini berjalan terus semenjak zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Dia bermula dari Nabi dulu lagi dah, daripada Nabi Adam. Macam itulah mereka menyeru kepada umat. Nabi Adam menyeru Nabi Ibrahim, menyeru Nabi Idris, menyeru Nabi Nuh, menyeru semua umat yang serunya. Apa seruannya?
Ani'budullah wajtanibut taghut. Itulah suruhannya. Nabi Sulaiman itu suruhannya, Nabi Syuaib itu suruhannya. Ani'budullah, sembahlah kamu akan Allah. Jangan sembah, jangan sembah patung, jangan sembah api, jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, jangan sembah gunung dan sebagainya. Nak sembah apa? Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhi kamu dari taghut. Apa itu taghut? Sesuatu yang menyesatkan. Nah, kalau dia nyembah berhala, taghut berhala. Kalau dia nyembah patung, taghut patung. Kalau dia menyembah matahari, taghut matahari. Kalau dia menyembah gunung, taghut gunung. Kalau dia menyembah lembu, taghut lembu. Ada mungkin surah-surah yang benar-benar hidupnya. Baik. Jadi hakikat ini berjalan terus semenjak zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Jalan maju. Hakikat ini berjalan terus semenjak zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Dalam hadis yang berikut, walaupun kita hadis tentang faedah surah dalam ini, kita gunakan untuk menulis. Dalam hadis yang berikut diterangkan kelebihan penduduk sebuah kampung yang menghidupkan masjid dan suraunya. Kampung itu hidup masjid, hidup surau dengan majelis ilmu dan sebagainya. Dengan majelis ilmu dan dakwah Islam. Itu hadis yang nak kita baca ni. Macam mana masjid menggunakan masjid itu untuk majelis ilmu dan menggunakan surau itu. Di surau menggunakan surau untuk tempat majelis ilmu. Apa bedanya? Tengok hadis yang ke 180. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa khaffathumul malaikat wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fayman indah. Rawahul Muslim. Cakap Melayunya apa? Tengok cakap Melayunya. Dari Abu Hurairah. Perawi hadisnya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan nama dia sebenarnya apa? Abdurrahman bin Sakh. Tapi Rasulullah belum dia pakai Abu Hurairah. Kenapa? Iya. Saya menemukan kucing. Tapi dia nengok kucing. Nengok ada kucing, dipeluknya, diciumnya, dibasuh-basuhnya, dibagi makan, bawa balik kalau tak ada tuannya. Omah itu kata, itu ekor kucing. Dan saya menang kucing, Rasulullah tengok dia baju. Lalu Allah bagi jelasan, aku panggil kamu nanti kali berkah, panggil nama Abu Hurairah, bapak kucing. Dan kemungkinan orang kucing, aku bagi kamu jelasan nama apa sebagai bapak kucing. Atau berkah lekat nama bapak kucing. Disebut Abu Hurairah semua tahu perawi hadis yang terkenal. Sebab Abdurrahman bin Sa'ad nak upaya itu siapa orang ni? Anak tak masuk nama dia, yang masuknya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak berhimpun satu kaum yang salah sebuah rumah dalam sebuah rumah yaitu masjid dan surau. Dari rumah-rumah Allah, rumah itu mesti rumah Allah. Dan rumah Allah apa? Masjid yang besar lah. Yang surah di rumah Allah ni masjid. Masjid yang gede. Rumah Allah tu. Sedang mereka membaca kitab Allah. Mereka terserang baca kitab ni. Saya baca kitab sekali contohnya ada kitab baca juga yang tak ada kitab memori dia. Kitab Allah. Serta mereka mempelajari kandungan isinya, isi kandungan kitab terbelajar. Jadi kita belajar kitab mesti kehadiran. Pasti tidak apa kandungan. Kalau orang buat itu melainkan, ini dapatnya melainkan apa? Melainkan mereka
dilingkungi oleh malaikat. Malaikat itu round melingkungi kuasa mengelilingi mereka. Dilingkungi oleh malaikat, yaitu pembawa rahmat. Mereka itu malaikat rahmat semua tu. Dan turun kepada mereka semangat tentang tenteram. Semangat tenang, bukan tentang tu, sangat tenang, tenteram. Serta mereka diliputi oleh limpahan rahmat. Allah datangkan rahmat kepada mereka. Bila rahmat layak masuk surga dah. Kalau Allah bagi rahmat layak, kita layak mereka masuk surga. Layak. Ini macam kejap ni. Ini rahmat. Kalau kita mati kejap ni, saya mati, keluarga mati. Kalau mati kejap ni, mati syahid tu. Sekarang ni, mana tahu kan? Tengah-tengah ngaji-ngaji dia suruh mati. Syahid kan? Orang syahid di antaranya mereka yang apa? Masuk syurga tanpa hisab. Tapi tak ada lain. Tapi tak ada masuk syurga tanpa hisab. Semua anda. Kalau dia syahid ya. Tapi nak mati yang lain. Udah tak ada pula. Seorang anda mati dia pun ni. Dia kata anda, dia pun. Belakang tu imam tu. Kalau mati syahid, syahid itu nanti masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia kalau mati syahid, dia tidak akan dihisab. 7 golongan. Yang pertama rasul-rasul, yang kedua nabi-nabi, yang ketiga sahabat-sahabat, yang keempat wali-wali, yang kelima orang-orang yang mati syahid, yang keenam orang yang sangat sabar, dan yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Cuma syahid. Masuk surga beda kan? Ini mau itu juga. Mereka dilingkungi oleh malaikat pembawa rahmat dan turun mereka semangat tentang sangat tenang, tenteram, serta mereka diliputi oleh limpahan rahmat. Dan juga mereka dipuji oleh Allah Taala dalam kalangan malaikat-malaikat yang apa? Yang di sisinya. Bersama dengan malaikat dipuji oleh Allah. Itu hadis ya. Ada ni hadis sahih. Apa hadis sahih? Apa arti hadis sahih? Ada yang benar-benar hadis, bukan mereka-reka, bukan tiru-tiru, bukan kutip-kutip. Dia sahih betul-betul hadis datang dari Rasulullah. Nama hadis sahih. Riwayat Muslim dan lain-lain. Di antara tujuan Islam yang utama ialah mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu Islam tu. Kembangkan ilmu tu. Kan Nabi suruh ni. Apa kata Nabi? Balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Kalau semua orang buat apa yang Nabi suruh tu, ya, senang nak meraibaknya Islam ni. Senang nak berkembangnya Islam. Ini kita tak nak kabur. Tak nak kabur. Takut, ya aku bukan ustaz ni. Padahal ni kamu bukan kerja ustaz je ni. Kerja semua manusia. So, mengembangkan Islam tu. Ini betul ya. Kalau semua orang buat macam ni, mudah tersebarnya Islam. Tak ada banyak masalah. Ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dengan jalan membasmi buta huruf. Jangan ada buta huruf. Buta huruf tu tak kena. Umur dah 60, baca Quran tak erti lagi. Malang lah, ya umur dah 70, 60, baca Quran tak erti lagi. Tak kena mana ikhfa, tak kena mana idgham, tak kena mana izhar, tak kena mana wajib muttasil, tak kena mana madda munfasil, mana qalaq tak tahu. Malang lah, kalau dah umur 7 tahun, 70 tahun, tak erti baca Quran lagi. Alim betul-betulnya orang tak kena. Nak ada ilmu tu. Sebab sebaik-baik kamu, kata Nabi, ialah kamu yang mempelajari dan mengajari Al-Quran. Paling-paling baik kita ni ialah orang yang mempelajari Quran dan atau mengajarkannya. Itu orang paling baik. Itu dipuji oleh Allah dan juga mereka yang dipuji oleh Allah dalam kalangan malaikat yang ada di sisinya. Kemudian tengok apa keterangannya. Di antara tujuan Islam yang utama ialah mengembangkan ilmu pengetahuan
dengan jalan membasmi buta huruf, jangan menjadi buta huruf yang tak kenal Quran. Tak erti baca Quran besok bila ditanya wama imamuka, wama imamuka, apa imam kamu, itu tak boleh jawab. Bukan waman ya, bukan siapa. Kalau siapa imam kamu senang lah. Imam saya ialah Tuan Hafiz, imam saya ialah Tuan Haji Jazuli, imam saya ialah apa, Tuan Miswan, atau Cik Uzul. Ini apa? Al-Quran. Kena belajar Quran tu, tuan-tuan dan puan-puan. Quran tu kena belajar membaca dulu, tak kenal huruf dulu. Nak tahu makhraj huruf tu, nak tahu di mana nyebut satu-satu huruf tu. Kemudian nak belajar tajwidnya, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Kena belajar betul. Kadang dia nak baca, dia kadang-kadang patut tak dengar mana, patut dengar tak dengar mana. Tak faham, tak ngerti. Ya, ada orang baca Quran macam ni. Alam nasrah laka sadrak tu dah. Alam nasrah. Dengar mana lam tu. Padahal lam mati dengar dengan tak ada dengar lah. Ini dah. Katanya alam nasrah laka sadrak. Ini tapi ada orang baca alam nasrah laka sadrak. Betul tu. Kan tak? Kan belajar. Bila ada orang ngaji Quran dia lari, tak dengar. Orang ngaji tajwid tak dengar. Itu dulu. Sudah tua tak kerti baca Quran, malang lah dia. Macam-macam. Yang panjang dipendeknya, yang pendek dipanjangnya. Ini dapat dipaham daripada kandungan ayat-ayat Quran yang mula-mula diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang menyuruh membacanya. Ayat yang tambah apa dia? Yang keluar sekali wahyu yang tambah apa dia? Iqra. Iqra artinya baca. Mereka suruh dia baca oleh wahai Muhammad. Apa jawab Muhammad? La adri, aku tak erti baca. Di mana pernah pergi sekolah. Nabi Muhammad ada kelulus UPSR. Ada kelulus SP, apa namanya, PMR. Ada kelulus SPM. Ada ke diploma. Ada ke degree. Dia tak pergi sekolah. Ini bukan sunnah ni. Ini memang riwayat dia tak pergi sekolah. Sekali lagi Jibril panggil dia. Iqra, panggil. Baca kata dia dengan Jibril. Dia jawab, la adri, aku tak ngerti. Lepas tu dia peluk dia Jibril. Dia kata dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menjadikan kamu. Dia sebelum baca dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh baca. Ya, ada yang baca tu. Boleh baca dia, kerja-kerja itu. Itu mukjizat yang Allah datang kepada Rasul-Rasul. Sejak itu. Melalui Nabi Muhammad SAW. Sejak itu. Boleh baca. Sudah jadi pandai. Dengan izin Allah. Allah yang jadi apa tu? Itu suruh baca tu. Menyuruh kita nak iqra dan menulis. Tulis juga. Dan adalah dipaham dengan lebih jelas lagi daripada hadis ini atau hadis Nabi SAW yang menegaskan bahawa menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Artinya apa? Menuntut ilmu difardukan. Apa itu fardu? Diwajibkan. Fardu itu wajib. Mesti buat. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Mesti menuntut ilmu. Kalau tak menuntut ilmu dosa. Kalau saja-saja tak siur menuntut ilmu dosa tau. Saja-saja tak siur ngaji. Ada macam ilmu dia terus balik je. Saja tak siur ngaji. Kemudian menuntut ilmu tu ada adab-adabnya. Ada adabnya. Menuntut ilmu di antaranya lah. Dia mesti menghadap Tuan Guru tu. Dia dekat dengan Tuan Guru tu.
Jangan balik-balik tiang. Jangan balik-balik dinding. Jangan belakang-belakang bangunan. Nah, mesti berhadapan dengan teguh tu. Lantak lah, makar-makar. Ada tak? Ada tak di luar tu? Ada tak? Ha. Apa buat jalan? Boleh bersembang. Boleh merokok. Tak ada siapa yang apa mengawasnya. Lantak, makar-makar. Beri ke? Nak kuasir lantak, makar. Beri ke? Orang menuntut ilmu di hadapan Tok Guru tu. Tengok Tok Guru tu, muka Tok Guru tu. Dapat pahala tau. Ini dah. Balik-balik tiang. Balik-balik dinding. Balik-balik tandas. Jauh lah Tok Guru. Itu tak ada adab. Orang nak menuntut ilmu tu biar ada adab. Ya? Nampak. Ini kalam tu. Memang kalam pun. Jadi itu caranya ya. Ini dapat dipaham dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan oleh Allah Ta'ala yang menyuruh membaca itu Iqra dan menulis, dan dapat dipaham dengan lebih jelas lagi daripada hadis Nabi SAW yang menegaskan bahawa menuntut ilmu adalah wajib atas tiap-tiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Ilmu itu pula ada yang fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib atas setiap individu. Contohnya fardu ain. Ya, fardu ain itu ilmu sembahyang fardu ain. Ilmu zakat fardu ain. Ilmu puasa fardu ain. Ilmu haji fardu ain. Ilmu umrah fardu ain. Itu fardu ain ya. Mesti belajar semua tu. Ilmu bersuci fardu ain. Ilmu mandi hadas fardu ain. Ilmu mengambil wuduk fardu ain. Ilmu tayammum fardu ain. Banyak fardu ain ni. Yang fardu ayah ilmu niaga, itu fardu kifayah. Kalau fardu ain fardu kifayah. Fardu kifayah berarti kalau dia dah belajar tu orang lain tak berhasil lagi. Itu fardu kifayah. Tapi yang fardu ain banyak. Jadi kita kena menuntut betul-betul lah. Ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah tu orang lain ada yang mengerjakannya, maka yang lain tak ada berdosa. Itu fardu kifayah. Bagi orang yang dalam peringkat permulaan, maka yang wajib dipelajarinya dengan bersungguh-sungguh ialah ilmu agama bahagian fardu ain. Nak belajar sembahyang, nak belajar baca Quran, nak belajar baca hadis, nak belajar puasa, nak belajar zakat dan sebagainya. Fardu ain begitu. Yang dapat menjaga akidah, nombor satunya belajar akidah lah, nak kenal Tuhan. Siapa tak hafal lagi wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadith qiyamu bil sampai kaum mutakalliman, siapa tak hafal lagi dah tua yang jadi tak hafal juga. Esok hari Senin esok pergi daftar nama di Tarekat Islam. Kenapa daftar nama Tarekat Islam? Kerana cucu-cucu kita hafal. Boleh nyanyi pula tu. Cucu boleh nyanyi tak? Boleh tak? Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman Allahu wujud ulang ni ya. Cucu kita hafal, toknya tak hafal, opahnya tak hafal. Itu kita daftar nama Tarekat Islam. Ada tarekat di sini? Sengkauan ada tarekat? Tak ada. Di mana ada? Ekunik. Pergi daftar Tarekat Islam di Ekunik. Kerana itu yang pertama tu, mesti belajar tentang akidah. Mesti belajar tentang mengenal Tuhan. Apa hukum akal, nak tahu. Hukum akal apa? Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus. Itu hukum akal. Apa kata wajib? Wajib akal ni, bukan wajib syarak. Wajib akal artinya tidak diterima akal akan tiadanya. Itu wajib. Kena belajar lah. Ilmu tauhid kena belajar.
Dia ada 3 hukum tu. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Apa tu wajib? Wajib akal, tidak diterima akal akan tiadanya. Wajib. Apa tu mustahil? Tidak diterima akal akan adanya. Bila dia kalau Allah kata Allah terbodoh, tak terima dia akal. Kalau ada orang kata Allah termati, tak terima dia akal. Kalau kata orang kata Allah terpekak, tak terima dia akal. Benda ada tu tak terima dia akal. Apa kata harus? Ini harus akal yang bukan harus syarak. Kalau syarak lain ilmu istilahnya. Apa kata harus akal? Diterima akal ada atau tiada. Ada macam mana akal, tak ada macam mana akal. Itu harus. Benda tu. Itu doa itu. Bagi orang yang dalam perangkat permulaan, maka yang wajib dipelajarinya dengan sungguh-sungguh ialah ilmu agama bagian fardu ain yang dapat menjaga akidah. Akidah itu kepercayaan. Kepercayaan supaya tetap di atas dasar tauhid persahibannya. Dan dapat menjaga ilmu ibadatnya. Ibadat sembahyang, puasa, Al-Quran, zakat dan sebagainya. Dapat menjaga ilmu ibadatnya supaya tetap berdasarkan hukum-hukum syarak. Hukum syarak ada 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu hukum syarak ya. Setelah masalah lagi, satu masalah lagi, barulah diulangi setelah meningkat lagi, ada naik lagi, barulah dipelajari ilmu-ilmu yang lain yang termasuk dalam bagian fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu niaga, lagi apa? Ilmu matematik, ilmu sains, itu fardu kifayah apa katanya? Ilmu mengeluarkan makanan yang halal dan suci, itu fardu kifayah. Di dalam hadis yang lalu, kita baca dulu dah baca. Di dalam hadisnya yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kebaikan dan limpahan rahmat. Allah akan datangkan rahmat, Allah limpahkan rahmat. Yang akan didapati oleh orang-orang Islam yang memakmurkan masjid. Jadi masjid tidak dimakmurkan. Yang biar masjid cengang aja. Itu yang gemuk hilang barang tu lengang terorang. Kadang-kadang hilang duit ya, hilang tabung lah, macam-macam. Kalau orang tak ada. Tapi kalau sentiasa ada orang, mana ada tempat, mana ada peluang dengan curi. Ini mana dengan normal, masjid tu, udah hilang tabung. Ini ada orang ada hilang tabung. Masjid dengan apa ni, ayu kuning, ada tak? Tak pernah hilang tabung. Ada ya. Datang ayu, ada kosong macam ada apa? Patutnya sentiasa ada orang itu. Macam zaman Rasul tu Masjid Madinah, sentiasa ada 600 orang duduk di masjid duduknya. Dia mendapat apa masjid tu? Dia mendapat ahli sufa. Duduk di masjid dia. Ini siapa yang tak ada? Dia tak kuasa yang tak ada. Jadi itu dia, orang yang mengamalkan masjid itu banyak faedahnya. Dan seruan dan suraunya dengan majlis-majlis ilmu dan dakwah Islamiyah supaya tidak ada lagi masjid-masjid dan surau yang dibiarkan terbengkalai, tak ada siapa yang datang dan sunyi, nampak sunyi sepi. Daripada mendapat kebaikan-kebaikan yang dijanjikan itu demi keselamatan, kecintaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Kemudian itikaf masjid itu akan datang dan habis ada bunyi dah. Kita akan baca dalam itikaf masjid akan datang ya. Bahaya dah. Kalau tak padam, habis dah. Cari rasa lain. Alright. Cukup ke dah? Tuan-tuan dan puan-puan cukup ke dah? Sebuah lah. Dah bunyi tu, ada nunggu 5 jam. Bila nak berhenti? Ini berhenti ni ya. Alright, akan datang kita sambung lagi baca hadis ini tentang beriktikaf di masjid. Ada hadis itu akan datang baca. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen?
Bukan dari komen. Tak tahu nak komen. Apa yang nak cakap tak tahu. Atau tak orang sebelah kata Allah itu pun tak tahu. Daripada orang sebelah pun tak tahu. Tak ada apa? Okey. Tak ada komen? Ada satu apa nak tanya? Ini yang tadi. Ya? Ini yang tadi. Amin apa? Tanya yang tadi. Tanya apa tak ada? Oh, itu bangga betul eh? Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana jadi? Hanya ada di surau Ijtimaiyah. Sungai Keruh. Tak ada soalan tu. Mana dia dapat belum ada? Cuma bila ditanya tak jawab. Patutnya tanya boleh jawab. Kalau dah faham semua boleh jawab. Ini dah. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan. Minta maaf dia kasut ni. Mana buat? Saya dah kutang aja ni. Di sini ni, dah kutang tu. Dari surau itu lagi tu. Surau tinggi tu. Sampai kemari. Barangkali saya yang paling lama yang ngajar ya. Kalau Ustaz Hadi, mungkin Ustaz Hadi tak sama dengan saya. Ustaz Zainul. Ustaz Zainul lah sama juga ya. Baik, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi